taman kita, hayya lassalah, tak hidup, tak pi, sampai tukar pula tu bilai baru. Tak mai juga masjid. Akhirnya orang tak panggil dah dia, baru mai. Mayat baru mai. Sebab apa? Sebab kurang makanan rohani, dia rosak. Tu pentingnya makanan rohani. Kita bandingkan makanan rohani dengan makanan jasmani. Makanan jasmani sehari 3 kali, lagi kurang lagi okey. Kita selalu duk makan sehari 3 kali, tapi kalau kurang lagi okey. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lagi kurang lagi okey. Jika kamu puasa, yakni kurangkan makanan, kan? Khairul lakum, baik bagi kamu. Sumu tasihhu, puasa olehmu nescaya kamu sehat. Yakni kurangkan makanan, nescaya kamu sehat. Kulu washrabu wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama kali alhamdulillah kita rafaqkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Dia bagi kita kesihatan, keselamatan daripada penyakit yang atairul ababil lah. Kira kata yang tak ada ubat. Penyakit sebelum ni tak ada ubat tu banyak dah. Macam HIV tak ada ubat juga, tapi doktor boleh bagi ubat untuk menidurkan, tidur. Tapi kena coronavirus, bagi tidur pun dia tak mau, kan? Tapi ingatlah bahawasanya itu datangnya daripada Allah SWT nak uji seseorang hambanya. Kita dalam masa 16-17 minggu, kan, masjid ditutup, kan, duk tak kena, macam-macam lah. Ini satu cabaran Allah Ta'ala nak uji kita. Pakat nak pergi masjid, sekarang ni dah buka dah, kan, tapi kena ikut SOP lah. Masjid ni dekat 1000 kot, Ustaz. Masjid Ustaz 350 ya. Mula-mula tak tahulah, bagi 60 orang lah. Pakat kata ustaz orang nak semayang tak boleh. Sekarang bila dah buka dah, kan, ramai pula orang tak mai, kan. Pakat-pakat mailah masjid. Masjid adalah orang panggil kata mesin basuh, tempat menyuci jiwa kita, kan. Nak selamat, nak senang, nak jaya, tak lain tak bukan hayya alas salah. Nabi Musa pun nak selamat daripada Fir'aun, duk minta berusaha. Allah Ta'ala suruh semayang juga, suruh bina masjid. Waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salah. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa dan Nabi Harun bina masjid, kan. Buat urusan dengan Haman, dengan Fir'aun, tak lulus. Nak berdiri masjid tak lulus, tak lulus bagi
Bila tak lulus, tak perlu sembahyang kot. Kan? Allah Ta'ala suruh juga, waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus solah. Dah tak boleh mai masjid, kena juga. Kan? Sembahyang di rumah. Kita baru ni jadi tu imam semua. Sembahyang di rumah, termasuk tarawih. Kan? Berpeluh-peluh. Kan? Jadi imam. Mula dengan kuliah, kulhu, 20 rakaat. Sudah nak kulhuwallahu ahad je. Kan? Bagus. Barulah ada pertolongan. Selamatlah Bani Israel daripada bala petaka Fir'aun. Jadi nak selamat tak lain tak bukan nak berjaya kita di dunia dan di akhirat. Ialah hayya 'alas solah. Bila datang hayya 'alas solah, datang hayya 'alal falah. Datangnya hayya 'alal falah kena ada kerjakan dulu hayya 'alas solah. Sembahyang dulu. Orang yang sembahyang, orang yang mukmin, kalau dia berkurung sekali macam burung kita, kan? Selama beberapa bulan kita dikurung, selalu kita yang ambil burung buh dalam sarang. Burung yang dikurung, lepas tu kita yang dikurung. Lagi PKPD, kan? Macam pekasam kurung dalam rumah. Mai PKPB, segak sikit. Sekarang PKPP. Kan? Mungkin lepas 31/8 ni PKPN. Apa dia pun tak tahulah. Mungkin boleh jadi, kan? Kita berkurung. Bagi orang mukmin, dia okey saja. Sebab orang mukmin walau duduk dalam penjara, luar penjara, susah dan senang, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kan? Idza asabahu sarra syakar atau asabahu dharra sabar. Ni bagi orang mukmin. Kan? Semua khair bagi dia. Sama ada berkurung dan sebagainya. Sebab kita ada dua makanan orang mukmin. Satu makanan jasmani. Bila berkurung ada kekurangan makanan jasmani. Dua makanan rohani. Makanan rohani ni makanan yang kekal. Di dunia kita makan, di alam barzakh, alam kubur kita makan juga makanan ni, dan di yaumul ba's, hari yang bangkit daripada kubur, makanan rohani perlu. Kan? Di padang mahsyar makanan rohani, di mizan, di sirat, semuanya memerlukan makanan rohani ni. Pentingnya rohani. Dah mati dah Ustaz. Manusia mati ya, tapi roh tidak mati. Kan 10 perkara yang tidak mati tersebut dalam kitab Usuluddin, kata Faridatul Faraid. Belakang-belakang ada 10 makhluk Allah Ta'ala yang tidak rosak, tidak hancur. 10 ni makhluk Allah Ta'ala, termasuk roh kita. Roh kita tak hancur. Walau duduk di kubur, mati tak kita? Kita tak mati. Bila roh keluar, orang panggil mati, kita panggil. Roh tak mati. Dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un kepada Allah. Dari Allah, kembali kepada Allah. Kan? Roh mati tak? Tak mati. Dia kembali kepada Allah. Yang kembali kepada kubur, apa dia? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini tanah kita, tubuh badan kita asal daripada tanah, dia kembali kepada tanah. Roh asal daripada Allah, maka dia kembali kepada Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi roh tak mati, maka dia perlu makanan. Makanan rohaniyah. Apa makanan rohani? Makanan rohani kita duk makan sehari semalam 5 kali. Penting sangat makanan rohani. Sehari kena 5 kali sekurang-kurang. Tak boleh kurang daripada 5 kali. Kalau kurang, ada penyakit tu. Penyakit rohani lagi bahaya daripada penyakit jasmani. Tu hak setat tak hidup tu.
di taman-taman kita, hayya lassalah, tak hidup, tak pi, sampai tukar pula tu bilai baru. Tak mai juga masjid. Akhirnya orang tak panggil dah dia, baru mai. Mayat baru mai. Sebab apa? Sebab kurang makanan rohani, dia rosak. Tu pentingnya makanan rohani. Kita bandingkan makanan rohani dengan makanan jasmani. Makanan jasmani sehari 3 kali, lagi kurang lagi okey. Kita selalu duk makan sehari 3 kali. Tapi kalau kurang lagi okey. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lagi kurang lagi okey. Jika kamu puasa, yang ni kurangkan makanan. Kan? Khairul lakum, baik bagi kamu. Sumu tasihhu. Puasa olehmu, nescaya kamu sehat. Yang ni kurangkan makanan, nescaya kamu sehat. Kulu washrabu wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Makan, minum, makanlah, minumlah olehmu. Suruh makan, suruh minum. Wala tatghaw fi, jangan berlebih-lebihan. Tuhan larang. Bak jasmani ni, bak jasmani ni jangan lebih, jangan banyak. Fayahilla alaikum ghadabi. Kalau makan banyak, minum banyak, berlebihan ni, benda hak lebih ni, makanan jasmani ni, bila lebih, fayahilla alaikum ghadabi, nanti Allah Ta'ala halankan kemarahannya. Maksudnya Tuhan marah. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang Allah Ta'ala murka, nescaya binasalah dia. Sebab tu bila makan banyak, Tuhan marah, maka binasalah tubuh badan kita. Dengan sebab kencing manis, darah tinggi, kolesterol, buah pinggan dan sebagainya, semuanya datang daripada makanan. Tu jasmani. Rohani dia kena banyak. Sehari 5 kali tak cukup lagi. Ada solat qabliyah, ba'diyah, ada zikir lepas semayang. Tu semua makanan rohani. Dan makanan rohani dia kekal, dia tidak rosak. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafaz. Ni rezeki yang kami bagi kepada kamu, dia tidak akan rosak selama-lamanya. Tu makanan rohani. Jadi sembahyang adalah makanan rohani. Zikrullah ada makanan rohani. Tadi kita berzikir. Makanan rohani kita rasa tenang. Biar kita kena berkurung oleh PKPD, PKPB, PKPP, tak kira lah. Kan? Kurung dalam rumah sekali, walau dalam penjara, Ibn Taymiyah dalam penjara sekalipun, kita rasa tenang saja. Sebab makanan rohani cukup. Kan? Ni bila masa PKPD, baru ni, banyak yang berkelahi, nak bercerai. Kita duk tengok, gaji duk jalan sebab bini cikgu. Suami pula askar, gaji jalan juga. Kan? Yang tak jalan, kami hak kerja sendiri ni. Awak nak bercerai. Bosan, boring, tengok muka dia tak boleh sat. Kan? Pi pejabat agama tutup. Kan? Tolak mari tu Ibam, kita pula, kita duk beban dah. Kan? Duk pikui masalah kita dan keluarga. Orang kampung lagi tu cari pasal dengan dia pula. Kan? Lagi beban tu imam. Kan? Sebab apa? Makanan rohani kurang. Oleh itu, kita kena perbanyakkan makanan rohani. Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kasir, banyakkan. Wa zakirinallaha katsiran wa zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kita tengok tadi lepas sembahyang subuh, asal sunat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lepas tu kita sembahyang pula
sembahyang subuh. Itu semua makanan-makanan yang fadlullah yu'tihi man yasha, kelebihan yang Allah Ta'ala bagikan kepada sesiapa sahaja. Dia bagi kepada kita, kita dapat mari makan. Bila makan ramai-ramai ni, digandakan pahala dia, barakah dia diganda. Sebab sembahyang jamaah 27 darajat. Kelebihannya banyak. Ikat sorban, mai sembahyang ikat sorban kali 70. Lagi banyak. Hadis tu dhaif lah. Orang kahwin bila mai sembahyang, kalau kahwin satu lah, kali 70. 27 kali 70. Banyak mana? Banyak. Kalau kahwin dua, tuan-tuan fikir 140 pahala dia. Ada berani? Tak berani. Tak berani. Sa'dur Rahman tak berani, aku tak berani. Tu fadlullah yu'tihi man yasha, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa saja. Sekarang ni dia pilih kita. Jadi kalau hak duda tu cari-cari cari geng masjid hak janda hak duda kahwin, barulah pahala dia digandakan. Kahwin satu ibadat bukan kata sembahyang satu ibadat. Pakai pakaian, tutup aurat, satu ibadat. Ni niat iktikaf dalam masjid, satu ibadat. Sembahyang, satu ibadat. Zikir, satu ibadat. Nikah, kahwin, satu ibadat. Makan, beribadat juga. Jika ikut sunnah Rasulullah SAW, walaulah dia itu benda harus. Jadi tadi kita lepas sembahyang, kita berzikir. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Banyakkan orang zikir, alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ini bagi ayatun izzah, ayat kemuliaan, akhir surah Isra, ayat 111. Bacalah ayat tu. Dalam manzil pada sebut ayat ni kan, untuk selamat diri kita, untuk dapat kemuliaan di sisi malaikat, di sisi Allah, di sisi makhluk. Maka bacalah alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ayatun izzah dia panggil. Sana ada ayat kursi, ayatun izzah, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu baca selepas sembahyang juga. Nak balik rumah sambil naik motor kan, baca ayat 1000 dinar, ayatun izzah, supaya dapat kemuliaan di segi malaikat. Malaikat rasa segan nak berpahala sikit kat kita, dia segan. Lepas tu kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa baca 3 kali lepas sembahyang, mana-mana sembahyang tak kira, maka 3 kali syarat dia, maka Allah Ta'ala akan ampun segala dosa kita, hatta hingga lari daripada peperangan. Lari daripada peperangan ni dosa yang sangat besar, daripada 40 dosa hak besar tersebut dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Dosa besar ni banyak, setengah kata 70, setengah kata 40, tapi yang masyhur mazhab kita 40 dah dihimpunkan. Ada setengah kata 700 seperti pendapat Ibnu Abbas. Jadi salah satu daripada dosa, daripada 40 dosa besar, lari daripada peperangan. Tapi kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hanya tu 3 kali saja boleh diampunkan. Kira hebat kan? Dosa dengan Allah bukan dosa dengan manusia. Lari perang tu dosa dengan Allah. Lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini diafdalkan baca selepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Waktu lain tu tidak boleh kalau nak baca. Tak baca pun boleh. Digalakkan 2 waktu ni. Sebab apa? Kalau baca waktu subuh untuk siang hari, kalau baca waktu maghrib untuk malam hari. Pendinding bagi kita 5 jaminan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Arba'in kan. 1,
Allah Ta'ala tambahkan 10 pahala. 2, Allah Ta'ala angkat 10 darajat kita. 3, Allah Ta'ala kurangkan 10 dosa. 4, kita selamat daripada tipu daya. Kita tidak tertipu, kan? Dan yang kelima, dijamin kita, pekerjaan kita hari itu dijamin, atau malam tu. Jadi 5 perkara ni kira hebat, tapi kena baca sebelum buka kaki dah. Sebelum buka kaki apa Ustaz? Sebab duduk kita ni, kalau duduk tahiyat akhir, duduk ibadat. Kalau duduk tahiyat awan, duduk ibadat juga. Kalau duduk sila juga duduk ibadat. Yang tak duduk ibadat, ke duduk, ambil kaki, ambil lutut, pegang. Tu bukan ibadat, tu duduk malah. Jadi kita duduk ibadat semua, alhamdulillah. Yang tak duduk ibadat Ustaz Jamal sekarang ni. Duduk holok kaki. Yang sebaiknya duduk ibadat ialah 3 itulah. Sebelum buka kaki, tahiyat akhir, kita baca apa habis. Lepas pada tu dapat 5 perkara tu. Kalau terbuka dah Ustaz, kita dapat benda lain juga. Dapat seperti kita memerdekakan 10 orang hamba daripada zuriat Bani Ismail. Kira benih Nabi lah. Benih Rasul, benih Nabi. Hebat. Jadi kalau terbuka dah, kita tak dapat yang 5 tu, tapi dapat yang lain. Jadi bila lepas tu, kita juga makanan rohani juga, termasuk daripada Allahumma ajirni minan nar. Boleh juga dibaca Allahumma ajirna minan nar. Tak sebab berkelahi lah. Setengah ustaz kata tak boleh. Kalau baca, kena baca Allahumma ajirni minan nar. Boleh kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hdini, Allahumma hdina. Kan? Boleh tukar tu. Tak perlu tukar assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tu tak perlu tukar. Walau seorang pun kita assalamualaikum. Kan? Sebab dalil dia macam tu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma hdini, Allahumma hdina, Allahumma ajirni, Allahumma ajirna. Silakan tukar domirnya, tak ada masalah. 7 kali. Maka Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Atau kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ni minta keselamatan. Sama juga dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, dapat keamanan. Baca surah Al-Fatihah lepas sembahyang, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala, doa dia tidak ditolak. La yuraddu, doa ba'dal Fatihah, tidak ditolak doa selepas baca Fatihah. Kurang-kurangnya itulah tu imam hak malas nak berzikir assalamualaikum, assalamualaikum, al-Fatihah. Al-Fatihah tu kan kurang-kurang nak doa al-Fatihah. Ini doa selepas baca Fatihah tidak ditolak. Lepas tu kita baca juga ayat kursi. Kan? Ayat kursi, barang siapa baca ayat kursi lepas sembahyang, maka tidak ada di antara dia, tidak ada apa-apa di antara dia dan syurga. Maksudnya tak ada halangan nak boleh masuk syurga, tak ada halangan. Ayat kursi 1 ayat ya, 9 wakaf. 1 ayat. Nak wakaf sekali pun boleh, kan? Tapi kalau nak halau hantu dan sebagainya, wakafkan jadi 9 kali. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi 9 wakaf, 1 ayat je. Maka yang itu kalau orang tua-tua kata kalau nak halau hantu, jin, jembalang dan sebagainya, wakafkan 9. Jadi ayat kursi baca lepas sembahyang, tidak ada apa di antara dia dan syurga. Tidak apa halangan, bermakna boleh masuk syurga. Senang je nak masuk syurga. Lepas baca kursi, lepas sembahyang. Amalkan. Atau kita juga ada baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa
wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang ni ustaz sebut baca lepas sembahyang, yang orang amankan selepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Sama dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, atau amana rasul bima uzila ilaihi min rabbih. Supaya apa anda ni? Kan? Supaya Allah Taala tidak cabutkan jawatan kita, pangkat kita, darajat kita, rezeki kita, kan? Tak dikurangkan, tambah ada. Bagi tambah ada. Itu kelebihan bacaan, kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalau ulang dulu dibaca 3 kul. Lepas sembahyang kan datang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni makanan rohani juga ni. Baca 3 kul 3 kali. Sebelum tidur tu lain lah. Kan sebelum tidur Nabi baca 3 kali juga, tiup di tangan, sapu. Kan? Kali kedua pula baca, kan? 3 kul. Kan? Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup, sapu semua tu berbadan, lepas tu tidur. Dan baca juga ayat kursi. Nabi baca juga subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu tidur, untuk tidur. Untuk lepas sembahyang semuanya 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30 kali. Cukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan 100 kali. Itu lepas sembahyang. Jangan tambah seperti tidur, sebelum tidur kan. Itu kita baca Allahu Akbar 34 kali. Kita ikut sunnah. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Kalau lebih dipanggil bid'ah ziyadah. Kalau kurang dipanggil bid'ah nuqsan. Bid'ah juga. Kan? Kita tak maulah badi'. Badi' tu Allah Taala. Badi'us samawati wal ard. Bid'ah dalam agama tak boleh. Kalau bid'ah pakai baju tak apa, nak pubuh butang lebih ke, poket ada 2 ke, tu bid'ah baju. Kan? Badi' ni nak mengelokkan. Nak make up dalam agama tak boleh. Nak make up tubuh badan boleh. Kereta kita, harta benda kita boleh make up. Tapi dalam agama boleh nak make up? Tak boleh. Kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Bukan bila takbir boring dah pakai macam ni. Macam ni pula Allahu akbar. Nak bagi pelik sikit, nak make up tak boleh. Jadi bid'ah tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia salah dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kun untuk pelindung daripada makhluk halus dan sebagainya. Dan ulama juga bila lepas sembahyang ni dia baca 2 surah. Kalau ulama-ulama sebelah petani, sebelah petani, juga ulama sebelah Kelantan, juga Kedah. Ulama dulu, agak sekarang. Ada dalil tak saat ni? Tak ada hadis saat ni. Baca Alam Nashrah dan Alam Tarakain. Alam Nashrah supaya hati kita tenang, tubuh badan kita tak berat. Alam Tarakain supaya tipu daya tidak datang kepada kita. Sama ada tipu daya tu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tak kiralah jin ke manusia, supaya kita tidak tertipu oleh kawan dan sebagainya. Maka alam tarakai. Maka orang yang bila kita dihadapi dengan bala corona, ulama-ulama nasihatkan kita, kan, selalu baca 2 ni surah ni, Alam Nashrah, Alam Tarakai. Dia tidak kena tipu daya, kan, bala petaka tidak datang kepadanya bila baca Alam Tarakai. Begitu juga ketakutan kita boleh ditenangkan, kan, dengan Alam Nashrah. Senang ya, kita amankan. Jangan baca lepas itu esok tak baca dah, kan. Benda mudah saja, kan. Itulah ayat Quran, dia boleh menenangkan hati kita. Bahkan dia adalah kekal selama-lamanya, kan, untuk diri kita. Nabi apabila sebelum tidur
Nabi selalu amalkan selepas sembahyang maghrib, baca surah Sejadah dan surah Al-Mulk selepas sembahyang maghrib. Kalau Nabi tak sempat, ada kuliah dan sebagainya, maka Nabi akan baca sebelum tidur surah Sejadah dan surah Al-Mulk. Bukan pagi Jumaat. Kalau pagi Jumaat ni Nabi buat sembahyang subuh pagi Jumaat Sejadah dengan Hal Ata. Hal Ata pula setengah ulama kata tak Hal Ata alal insan. Setengah ulama kata tak Hal Ata ka hadithun ghasyiyah. Duduk terbalik lagi situ. Kan? Jadi kalau mana-mana ustaz atau tu imam tu pergi hentam Sejadah betul dah. Rakaat kedua dia Hal Ata ka hadithun ghasyiyah. Jangan dok komen dia. Sebab ada dalil daripada hadis Nabi Hal Ata. Ulama lain yang hidup syarah Hal Ata alal insan, Hal Ata ka hadithun ghasyiyah. Kan? Itu juga sunnah Rasulullah SAW di pagi Jumaat. Tapi Nabi tidak selalu buat. Benda yang Nabi buat, kalau kita buat selalu, boleh dikira sunat juga. Kan? Kalau kadang-kadang, jarang-jarang pun boleh juga. Kan? Jadi surah Tabah, surah Mulk, sebaiknya kita hafal terus. Dia boleh menyelamatkan kita dalam kubur. Munjiah dia panggil. Surah yang boleh menyelamatkan. Dia jadi teman kita alam kubur saja. Tapi kalau kita baca dia setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kelapangan bagi diri kita. Esok rasa lapang, mencari rezeki, rasa senang hidup. Kan? Senyuman tu dia mari bila ada kelapangan dalam hati kita, dijamin rezeki kita dan sebagainya. Itu surah-surah Al-Quranul Karim yang boleh kita amalkan masa PKP, masa kita boring. Kan? Surah Waqiah waktu malam kan 90 ayat lebih ya, 96 ayat. Surah Mulk 30 ayat. Surah Sejadah 30 ayat. Hal Ata 'alal insan 31 ayat. Senang ya. Baca dan hafal bagi ingat. Masa PKP, masa tak ada kerja. Kan? Hafal bagi ingat. Bukan tu tengok TV, tengok handset. Tengok TV lagi memboring, tengok handset lagi bengang. Masa bengang ni kita. Lepas tengok boleh 2 jam bengang. Walau kita tengok berita, hatta walau baca Quran dalam handset sekalipun, kan? Dia jadi dapat melemahkan tubuh badan kita. Handset ni, kan? Dia dapat melemahkan tubuh badan kita. Sebab dia ada online, dia masuk dalam tubuh kita dan sebagainya. Selagi duk buka online, orang telefon dia bila datang line dia langgak dengan kita, itulah ke masa tidur jauhkan. Dia benda ni berbahaya. Itulah bagi kurang cepat mematikan kita. Pendek umur pun badan ni. Bukan tak boleh guna, boleh guna. Tapi bahaya dia ada juga kembali kepada kita. Dia bukan bahaya benda-benda lain, bukan penyakit keciman ni. Orang-orang saraf dia boleh potong, putus dan sebagainya. Oleh itu bacalah Quran, peganglah Quran, tengoklah Quran dan bacalah Quran, dengarlah Al-Quranul Karim, dia zikrullah. Barang siapa baca surah Waqiah waktu malam, maka dia tidak apa-apa. Ini janji daripada sahabat Rasulullah SAW. Walau hadis itu dhaif, sila amalkan. Barang siapa baca surah Dukhan pada waktu malam, maka Allah Ta'ala turunkan 70,000 malaikat. Hebat. Kan? Jaga kita pada malam itu. Walau hadis sanad dia dhaif. Dan barang siapa khatam Quran 70,000 malaikat. Barang siapa khatam Quran 70,000 malaikat juga. Barang siapa baca wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minunul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 70,000 malaikat jaga dia pada hari itu. Ustaz, sanad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau semuanya sahih,
sanadnya dhaif. Kan? Boleh kita amankan untuk fadail amal. Kan? Jadi zikrullah ni zikrullah adalah makanan rohani. Dia sangat penting untuk kita. Lagi-lagi di zaman kemajuan. Kan? Banyakkan orang dok kurang zikrullah tu ada masalah. Macam-macam masalah yang keluar. Sama ada masalah diri dia sendiri, tak boleh jaga diri dia sendiri, ataupun masalah keluarga dia tak boleh ungkai masalah. Kan? Kita jaga keluarga kita, kalau tu imam lebih lagi. Satu taman, satu qaryah, dia kena tanggung beban. Orang ada masalah mai tanya. Masalah apa? Faraid. Kira pula 1/8, 1/3, 1/4. Kan? 2/3 ni 1/6. Aduh, bagi pasal tak betul pula ni. Masalah lu kotoh, mai cari dia juga. Keluarga kelai, masa cari dia juga. Bini balik, suami mari pula. Dan sebagainya. Lagi beban. Yang atasan lagi berat. Jadi kadang-kadang diri kita tak pandai nak jaga. Diri kita tak boleh kawal. Banyak mana kita ada ikut nafsu. Sebab zikrullah kurang. Tak larat nak bangun subuh, ada sebab. Dia ada sebab dia. Sebab apa aku tak bangun subuh? Cuba kaji tengok. Ada penyakit. Ni penyakit rohani dia panggil. Penyakit jasmani lain. Kita nampak mata tak rabun, tak nampak mana mata, kok mana tak nampak, cari doktor. Sakit gigi juga cari doktor. Kalau lampu tak hidup, ni TNB pula, dia call macam-macam. Cari ubat. Tapi kalau rohani penyakit, subuh tak bangun, tidak, tak cari doktor. Dia kena cari doktor. Ni bahaya sebab dia bawa ke akhirat. Dia bukan duduk di alam dunia saja, ke alam kubur, ke alam akhirat dan sebagainya. Dan kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhiz fulanan khalila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani ani zikri ba'da iz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Digigit jari dia, hari kiamat, menyesalnya aku. Oleh itu, makanan rohani sangat penting. Bila ada penyakit, kena cepat rawat. Hospital dia bukan di sana, di sini. Masjid. Masjid hospital dia. Sama ada orang buat kuliah, walau tak ada kuliah, masuk hidup saja-saja. Dia ada ketenangan. Cubalah bila ada masalah keluarga. Suami berkelik dengan bini, marilah masjid. Ni suami berkelik dengan bini, lari pergi duduk kedai kopi. Awak hang ni pagi-pagi mai duduk tunggu kedai kopi. Talih sabar dengan mak timah ni. Berkelik dengan bini. Bila duduk kedai kopi, dia tambah lagi api. Ya kau. Hari tu ku tengok jalan dengan Pak Mut tu, pula dah lagi tambah api. Cuba kalau berkelik dengan bini, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa berkelik dengan bini. Lari ke masjid, tidur masjid 29 hari, sebulan lah. Sebulan. Lari main masjid. Kita nak lari tidur di Petronas. Jadi marilah masjid. Masjid adalah membawa ketenangan. Masuklah masjid, tenanglah. Kalau sembahyang lagi menenangkan. Kalau kita baca Quran, ambil Quran baca, ambil wudu tu, maka setan-setan, setan-setan, yakni jarasim, bakteria dah keluar dah. Basuh tangan dengan bakteria. Walaulah tak ada sanitizer, tak ada sabun. Dia sanitizer kadang-kadang bagus, kadang-kadang dia tak bagus juga. Sabun-sabun apa dia, kloro apa ni. Sebab apa? Sebab dia boleh bunuh bakteria hak baik di tangan kita kadang-kadang. Bakteria baik pada tubuh kita, kita perlu juga bakteria hak baik. Kalau hak jahat kita tak maulah. Macam antibiotik kan, tu bakteria yang baik kita injek, boleh berperang dengan bakteria hak tak baik dalam tu. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita bubuh klorok tangan kita, sabun, mati ya bakteria di tangan kita. Kurang-kurang kita basuh tangan, laki afdal. Pandai pula ustaz daripada doktor. Kadang-kadang hak duk jual tu, dia nak syarikat dia untung. Jadi kita masa ni basuh tangan bagi banyak.
banyakkan basuh tangan. Tu okey betul ya. Kan? Jauhkan daripada guna sabun kuat-kuat supaya bakteria yang ada pada bakteria baik yang ada pada tangan kita kan dia tidak mati kan. Waja'alna minan ma' kulli syai'in hayyin. Allah Taala jadi daripada air setiap manusia itu, setiap benda hayyin, boleh hidup. Manusia boleh hidup, bakteria boleh hidup sebab air. Kan? Jadi bila kita basuh tangan, maka dia akan keluar kekotoran di tangan kita. Basuh muka, kekotoran di muka keluar pada kita. Kan? Tapi kalau hantam dengan sanitizer ya, pagi, petang, siang, malam, kat muka juga nyanyo tu kan. Jadi banyakkan basuh tangan lah. Jauhkanlah daripada sabun-sabun kan, sebaiknya lah kan. Basuh tangan tu pun okey dah. Dia virus ni kadang-kadang dia tidak mati. Virus corona sekarang ni corona lah masyhur. Jadi hero dalam masa sekarang, satu dunia dia hero kan. Basuhlah tangan, sebab daripada tangan ni lah datangnya dia. Bagi kita pegang sana, pegang sini. Kan? Ni sebahagian daripada kita kadang juga ada juga kawan ustaz ni, kawan ustaz lah. So semayang masjid ni, masjid buka dah. Tak pi. Selama mana tak ikut sunnah, aku tak pi masjid. Tak ikut sunnah apa pula? Dia kata tu, Nabi kata, suwu, tarasu, i'tadilu. Ni kata betulkan saf, rapatkan saf. Ni rapat apa duk jarak? Tu setan masuk. Siapa ajak hang macam ni? Hang ada ajak Ustaz Jamal. Pula aku pula ajak. Kan nama khonzab kan setan. Bila kita jarang dia masuk ke? Pandai dia pula sekarang ni. Pandai dia pula. Kan? Nah kita kena ikut Nabi. Selagi duk jani jarak macam ni, saya tak pi masjid. Sebab apa? Saja-saja. Sembayang saja, pahala tak ada. Macam isi pahala sembayang tu dalam guni, tapi guni bocor dia tu. Tu bocor-bocor tu. Ni kata kepala tahu. Dia tahu mana ni. Kita kena ingat bahawasanya di sana, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa tak ikut Allah dan keras kepala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut kan ijma' ulama kan, yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ikut lain daripada ijma' ulama, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah Ta'ala akan bagi dia ikut hawa nafsu dia, akhirnya dia, kesudahan dia api neraka. Benda ni bila tak ada virus, tak ada penyakit virus ni, kalau kita nampak tak apa. Benda nampak tak apa, ni benda tak nampak. Bila tak nampak, maka sepakat ulama suruh jauhkan diri kita di antara kita. Kan kita dalam hadis Nabi yang lain, kalau ada virus di sini, di satu tempat wabak, ada wabak, jangan kamu masuk. Kan? Jangan masuk tempat tu. Dan orang duduk di situ, jangan keluar. Jadi mungkin kita kena jarak kan. Ni makna kena jarak walau dalam masjid. Jadi kita tak tahu Ustaz Jamal yang bawa ke tu imam kat sini Ustaz Abdul Rahman yang bawa, tak tahu. Jadi kita jauhkan diri kita, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga imam Masjidil Haram pun depa duk jarak. Dia pula pala tahu ni ustaz ni, tak pi masjid. Allahu akbar. Otaknya sempit. Biluahlah sikit otak kita ni. Kan? Kalau kita nak mengaji daripada asal, tidak mengaji hak las, tengok cerita hak las, tengok daripada asal. Contoh dalam hukum fiqh, semua makhluk Allah Ta'ala boleh makan. Semua binatang boleh makan, ya, termasuk babi dan anjing, ya. Semua binatang boleh makan, termasuk babi, anjing, bewok, semua boleh makan. Buaya boleh makan, rimau boleh makan.
Siapa makan? Kita boleh makan. Bila Allah bermakna harus. Bila Allah Ta'ala larang, benda tu jadi haram. Maksudnya babi yang jadi haram. Sebab Allah Ta'ala larang. Apabila darurah, dia kembali kepada harus hukum asal. Jadi harus balik, babi harus makan balik. Sebab hukum asal adalah harus. Begitu juga kita di saf semayang ni. Pandangkan, jangan pandang sekaligus. Pandangkan bagi luas. Jangan ambil satu hadis, maka ambillah ke semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita campurkan. Kita tak pandai campur, tak pandai nak buat gulai hadis Nabi ni dengan hadis Nabi tu. Banyak sangat hadis ni, maka kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut ulama. Macam ulama, kita tak pandai masak, maka suruh mak kita masak, kita makan sajalah. Daun kari berapa banyak mana dia bubuh, bawang putih, bawang merah banyak mana dia bubuh, cili banyak mana, tu kita tak kena ambil tahu, kita ikut saja. Sebab kita orang awam, tak pandai nak buat gulai, bagi mereka buat gulai lagi. Baru ni rapat sekarang ni jarakkan, betulkan saf, luruskan saf, bagi jarak di antara satu sama lain 1 meter. Pelik pula tu imam ni. Baru ni rapatkan. Tu. Tapi ada kelebihan dia. Masa corona baru ni, bagus. Ada kelebihan dia. Dulu kita duk ajar, bila hujan turun, ramai orang tak boleh main masjid, maka azanlah. As-salat apa dia? Sallu fi buyutikum, ataupun ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi buyutikum. Ngaji saja. Pasal pelik tak berani nak kata. Bila corona punya pasal semua mufti suruh azan, ala sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, semayanglah kamu di rumah kamu. Tukar daripada hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum pun tak ada. Bila orang azan macam tu dapat satu ilmu. Masa PKP baru ni dapat satu ilmu. Sebelum tu rasa tak sah lah nak azan macam ni. Sekarang ni boleh lah. Kalau hujan kuat, ribut kuat, nak mari tak boleh, bahaya. Ada geng 6 jahanam duk tepi jalan tu. Maka Tok Bilal boleh silakan azan ala sallu fi buyutikum. Tu satu ilmu hak baru yang kita dapat. Dalam masa ustaz kena viral baru ni, Jahanam tu makcik tu, dia kira kata nikah dia tidak sah, nikah anak dia tak sah. Dia viral ustaz tu, ustaz nikah di dalam pagar, dia duduk luar pagar anak dia. Tak sah ni. Dia viral tu, siap aku duduk jekoh pula tu. Jahanam kata. Kan? Ingat tak sah. Tu ilmu kurang. Tu kau dia apa ni? Betul tak ni? Oh, ustaz ni betul ke tak ni? Kan? Luar pagar sah ke tak ni? Nikah ni. Ustaz diam ya. Masa kena viral. Tapi ada kelebihan dia. Buka ilmu baru. Bahawasanya nikah ni mudah. Bukannya payah pun. Jangan kata duduk luar pagar. Kan? Duduk sebelah tu. Sebelah apa dia, Sungai Golok seorang. Yang sebelah Rantau Panjang seorang. Nu negara lain, ni negara lain. Aku nikah akan dikau. Aku terima. Sah tak? Sah. Kan? Mari macam-macamnya komen, macam-macam mari orang tak boleh tidur aku. Tak boleh tidur. Seminggu. Dengan metro mari sampai ke rumah. Tipun tak angkat, tipun tak angkat. Pening dah. Jabat agama kata padam muka hang. Kan? Kan? Ni bahaya zaman sekarang. Kan? Tapi alhamdulillah di situ dapat buka minda kepada orang yang ilmu dia rendah. Dia boleh tahu bahawasanya mudahnya pernikahan. Walau melawak jadi sungguh. Kan? Hak melawak ya jadi sungguh. Hak jekah ya jadi boleh sah pernikahan itu. Kan? Jadi dulu sebelum ni duk rasakan nikah ni payah, duk kena jabat agama, urusan borang cok sampai 9 10 kali, cok ketah berlambak lagi hak perempuan. Kan? Bila kita tahu bahawasanya sekarang ni nikah sangat mudah.
Rakyat duk faham sekarang ni maksiat yang mudah. Hang suka kat aku? Ya, aku suka kat hang. Jom. Naik hotel 3 bintang, 5 bintang, orang tak boleh buat apa dah. Kan, pop-pop juga maksiat tak boleh masuk. Kan, kalau hang RM40 ni, Ustaz Abdul Rahman boleh pergi. Hang RM40 ni dia boleh, hang tak ada buat kerjasama kami, takut dia. Kan, penguatkuasa. Kan, ada kad wiren, tangkap tanpa wiren, dia boleh menceroboh, pergi tangkap. Maka kalau puak-puak yang nak buat maksiat, dia boleh buat maksiat sebab dia rasa maksiat ni mudah. Nikah payah. Kan, sebenarnya nikah lah payah, maksiat tu mudah. Kita boleh buka binda kepada rakyat jelata seperti itu. Kan, tak perlu lari pergi sana, lari macam-macam. Mudahkan mak nikah mudah, nak cerai pun mudah, nak rojak balik pun mudah. Aku rojak dah hang. Malas meluat duduk dengan hang. Hang balik rumah mak hang. Tu boleh jadi cerai. Lafaz tu lafaz kinayah, kalau dia niat pergi habis. Kan? Benda mudah jangan buat bagi payah. Dan benda yang kita tidak tahu tanya dulu. Kan? Jangan kata tak sah. Jangan duk wairon dah. Tak ada apa dah. Kan? Dia pandai-pandai pergi tanya hak tepi jalan dan sebagainya. Oleh itu, kita ada 2 makanan yang awal tadi Ustaz cakap, makanan rohani dan makanan jismani. Oleh itu banyakkanlah makanan rohani, kurangkan makanan jismani. Insya-Allah sehat rohani, banyakkan makanan rohani. Sehat jasmani, kurangkan makanan jasmani. Pagi ni ada makan dah Ustaz? Tak ada. Sebab dia kata SOP, makan di masjid tak boleh lagi. Tapi korban boleh buat dah, alhamdulillah. Banyak orang duk cancel korban. Korban dibenarkan. Cuba agama benarkan korban, tapi bagi daging suruh buat masak lagi lah. Kan? Takut kita boleh sentuh sesama kita. Bila kena sentuh, kita tak tahu bahawa kita ni bawa virus. Kalau bawa penyakit tak bawa, bawa virus. Tak nampak ni. Kan? Jadi kita seolah-olah kita membunuh orang lain. Jadi jauhkan diri jarak, jaga SOP tu. SOP dia terbagi 2. Ada SOP dikeluarkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan KKM. Tapi kalau main masjid dan surau, kena ikut SOP yang dikeluarkan oleh Hal Ehwan Agama Islam. Kedah dia tak samalah, ada sedikit yang tidak sama. Kenapa tak boleh nak mari kita nak nikah, akad nikah ada kemah boleh masuk 20 orang ya. Ni tempat boleh semayang banyak kok mana. Ikut sudahlah. Kalau arahan ibu bapa kita bagi arahan, kita ikut sudah, tak usah tanya banyak. Maka bila tanya banyak, masalah akan membebankan kita. Seperti mana surah Baqarah kan, ada cerita Baqarah kan, lembu warna apa ni, warna kuning kok mana ni, lembu macam mana ni. Akhirnya dibebankan. Bila tanya banyak, dibebankan oleh masalah itu. Yang baik datang daripada Allah tuan-tuan. Yang kurang sedikit sebanyak kasar bahasa daripada Ustaz minta maaf atas kekasar bahasa dan sebagainya. Masa yang diberi setengah jam kuliah ni tapi dah lebih tu cakap tu kan. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.